Assalamualaikum. Jumpa lagi murid-murid dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi tahun 5. Pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk tenaga boleh baharu. Jadi jom kita sama-sama belajar. Murid-murid diharapkan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran kita pada hari ini. Apakah tenaga boleh baharu? Dan apakah yang akan diketahui melalui pembelajaran kita pada hari ini? Murid-murid akan belajar tentang 6 sumber tenaga boleh baharu. Dan juga yang kedua, murid-murid akan mengetahui kepentingan tenaga boleh baharu ini. Baiklah murid-murid, kita juga akan melihat secara ringkas tentang reka cipta alatan mudah yang boleh digunakan dengan sumber tenaga boleh baharu. Jadi untuk reka cipta alatan mudah ini mungkin murid-murid boleh memilih sama ada menggunakan air, angin ataupun mungkin tenaga solar iaitu tenaga cahaya matahari. Okey, mari kita belajar tentang 6 sumber tenaga boleh baharu. Yang pertama ialah daripada matahari yang lebih dikenali sebagai tenaga solar. Yang kedua ialah air. Yang ketiga ialah angin. Yang keempat ialah ombak. Yang kelima ialah biogeosim dan yang terakhir ialah geoterma. Jadi 6 sumber tenaga ini semuanya boleh kita baharukan. Kerana sumber-sumber ini adalah sumber yang sentiasa ada di sekeliling kita di alam ini. Okey, kita lihat yang pertama, sumber tenaga yang pertama ialah sumber tenaga daripada matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga yang utama. Tenaga ini diperolehi daripada matahari dan dikenali sebagai tenaga solar. Tenaga solar ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Okey. Di sini cikgu paparkan beberapa contoh yang kita biasa lihat. Ini adalah beberapa alatan untuk mencerap tenaga daripada cahaya matahari. Okey, ini. Dan ini juga ada contoh alatan yang menggunakan tenaga solar. Tenaga solar itu diserap, disimpan dan boleh digunakan. Contohnya untuk penggunaan lampu suluh, lampu dan juga sistem pemanas air di dalam rumah kita. Okey, dipasangkan alat untuk mencerap tenaga daripada cahaya matahari. Okey, yang kedua kita lihat tenaga air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik yang dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, di sini dipaparkan contoh ya dengan adanya kelajuan air yang bergerak dibinakan empangan dan air itu diempangkan di sini dan akan dilepaskan pada waktu-waktu yang tertentu untuk dijanakan menjadi tenaga elektrik. Ini juga adalah satu sistem ya, gambar rajah sistem bagaimana air digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik yang dikenali sebagai elektrik hidro. Yang ketiga adalah sumber daripada angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjana tenaga elektrik. Maaf ya, di sini angin merupakan sumber alam yang terhad. Sebenarnya sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Okey, di sini kita dah biasa tengok ya. Ini contoh-contoh kincir angin. Okey, yang besar yang dibina dan kincir angin ni terkenal di negara Belanda ya. Okey, nampak ni. Contoh kincir angin yang mempunyai
4 bilah dan lebih banyak bilah. Jadi jumlah angin yang banyak akan membolehkan kincir ini digerakkan, lalu akan diproses melalui teknik penggunaan mesin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi turbin angin inilah yang perlu digerakkan untuk membolehkan tenaga elektrik dihasilkan. Kemudian sumber yang keempat adalah ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Ini lebih kurang ombak ini lebih kurang fungsi penggunaan air, tenaga air yang mampu menghasilkan tenaga elektrik. Yang kelima adalah biojisim. Biojisim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik daripada biojisim. Jadi untuk pengetahuan murid-murid biojisim ini ialah bahan organik yang diperbuat daripada tumbuhan dan haiwan. Jadi biojisim ini mengandungi tenaga yang tersimpan daripada cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan menyerap tenaga matahari setiap hari apabila menjalankan proses fotosintesis. Jadi tenaga yang diperoleh daripada matahari ini tersimpan dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi bila tumbuh-tumbuhan ini mereput ataupun kayu dibakar, maka akan menghasilkan biojisim. Tenaga yang diperoleh daripada biojisim. Jadi biojisim ini ialah tenaga yang boleh diperbaharui kerana kita sentiasa boleh menanam pokok dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini juga bermakna bahan buangan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun lebihan makanan sayur-sayuran kita akan pasti dihasilkan setiap hari. Dan ini juga bermakna tenaga biojisim sentiasa boleh dihasilkan. Jadi apabila tenaga ataupun apabila bahan-bahan tumbuh-tumbuhan ini dibakar, tenaga kimia dalam biojisim ini akan dibebaskan sebagai tenaga haba. Ia akan menghasilkan tenaga haba yang dikenal sebagai biojisim. Dan akhir sekali, sumber yang keenam adalah sumber daripada geoterma. Geoterma merupakan tenaga yang diperolehi daripada perut bumi. Tenaga ini digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam yang akan menggerakkan turbin-turbin yang dibina bagi menjana tenaga elektrik. Dan kalau murid-murid nak tahu bahawa geoterma yang banyak ataupun yang utama di Malaysia adalah dihasilkan oleh negeri Sabah. Jadi biasanya haba dari dalam bumi ini dialirkan hampir ke permukaan oleh mata air panas ataupun hot spring. Ini adalah haba yang diperoleh daripada dalam perut bumi. Bila dibawa ke permukaan, dia dihasilkan oleh mata air panas. Selain mata air panas, medium lain yang menjana haba daripada dalam bumi ialah takungan hidroterma, air garam yang mengalami tekanan, batuan kering panas dan juga magma. Tetapi medium lain selain daripada air panas ini memerlukan teknologi yang tinggi untuk membolehkan kita mengekstrak tenaga haba. Jadi cikgu dah katakan tadi bahawa negeri Sabah adalah potensi sedia ada tenaga geoterma bagi menghasilkan elektrik di Malaysia pada masa ini ialah di kawasan Ampas Kiri, Tawau, Sabah. Jadi kajian telah dijalankan oleh negara kita sejak tahun 2007 dan mendapati kawasan seluas 50 km persegi di kawasan Ampas Kiri ini mempunyai takungan geoterma pada kedalaman 3 km dengan suhu air 235 darjah Celsius. Ini contoh yang ada di Malaysia. Jadi kalau kita tengok dengan suhu air 235 darjah di kawasan Ampas Kiri, Tawau, Sabah ini, kita lihat suhu air ini sangat tinggi. Jauh melebihi takat suhu air mendidih iaitu 100 darjah Celsius. Ini di Malaysia, di Sabah.
Okey, ini ialah kepentingan tenaga boleh baharu. Bila kita belajar tentang 6 sumber tenaga boleh baharu, kita kena tahu apakah kepentingan tenaga boleh baharu ini. Yang pertama, tenaga boleh baharu ini mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum. Petroleum adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui, ia akan habis. Okay? Kemudian memberikan udara yang lebih bersih. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Dan yang keempat, boleh menjana peluang pekerjaan. Apabila kawasan-kawasan tenaga elektrik, sama ada tenaga elektrik hidro ataupun di kawasan Apas Kiri Sabah itu kawasan yang menghasilkan geoterma, maka di situ pasti akan menjana peluang pekerjaan untuk sesiapa saja yang berada di kawasan sekitar terutamanya. Okey, jom kita tengok reka cipta sangat mudah yang dihasilkan tak sampai pun 30 minit menggunakan tenaga air. Okey, murid-murid boleh mencipta pelbagai lagi reka cipta bahan menggunakan air ataupun angin, ataupun mungkin bahan-bahan sumber tenaga yang lain yang dipikirkan oleh murid-murid berdasarkan kreativiti masing-masing. Tetapi apa yang diberikan di sini adalah sekadar contoh yang menggunakan tenaga air yang sangat ringkas, sangat mudah, tetapi hanya menunjukkan prinsip bagaimana air boleh menggerakkan tubin yang kita bina untuk menghasilkan pergerakan kipas. Jadi begitulah pembelajaran kita pada pagi ini, murid-murid. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.